mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli-ahli keluarga baginda, para sahabat dan sekalian pengikut-pengikutnya yang setia. Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Haji Syed Saleh bin Syed Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Haji. Yang berbahagia Sahibul Samaah Datuk Haji Hassan bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Muhammad Yusof bin Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Farizan bin Darus, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berusaha Encik Hassan bin Mat Daud, Pegawai Daerah Seberang Perak Utara, merangkap pengurusi bersama Jawatan Kuasa Induk Khusus Haji Perdana 14-21 Hijrah. Yang berusaha Haji Ahmad Syuhaimi bin Datuk Rahim, Pengarah Lembaga Tabung Haji Negeri Pulau Pinang. Yang dihormati Dr. Azman bin Samad, Pengurus Besar Pusat Urus Zakat Pulau Pinang. Dif-Dif Kehormat yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan bakal haji 1431 Hijrah yang dihormati sekalian. Terlebih dulu, majlis menghalu-halukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif jemputan, tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Perasmian Khusus Haji Perdana Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 1431 Hijrah. Semoga kehadiran Tan Sri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan akan memberkati dan menyerikan lagi majlis pada malam ini. Sebagai usaha mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Wafi bin Nazar daripada Pejabat Agama Kepala Batas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Maha suci Engkau ya Allah, tiada kami hinggakan kepujian ke atas Engkau sebagaimana Engkau memuji ke atas diri Engkau. Maka bagi Engkaulah kepujian hingga Engkau meredai, dan bagi Engkaulah kepujian setelah Engkau meredainya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, serta Engkau ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon pemeliharaan Engkau dan kami mohon Engkau menyelamatkan agama kami, keimanan kami, diri kami, harta benda kami, anak pinak kami, dan sesuatu yang Engkau telah kurniakan kepada kami. Ya Allah yang Maha mengubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik dengan kekuasaan dan kekuatan Engkau, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Tinggi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam yang barakah lagi permai ini, kami berhimpun di sini bagi mengadakan kursus haji Perdana Peringkat Negeri Pulau Pinang. Maka Engkau berkatilah program yang kami adakan ini. Engkau limpahkanlah rahmat kepada kami semua ya Allah. Dengan seikhlas hati kami menadah memohon kepadamu agar Engkau restui dan jayakanlah program yang kami adakan pada malam ini. Semoga yang kami lakukan ini dikira sebagai satu ibadah di sisi-Mu ya Allah. Tiada siapa yang dapat menyembuhkan kami melainkan dengan keizinan Engkau ya Allah. Oleh itu senantialah kehidupan kami semua dengan kesihatan yang baik, agar kami sentiasa dapat melakukan ibadah kepadamu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma ya qabil ad-du'a wa ya qadi al-hajat. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا معسرا الا يسرته ولا امتحانا الا نجحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا وأعمالنا ومجالسنا هذا إنك أنت السميع الدعاء. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Wafi bin Nazan di atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi meneruskan acara majlis pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Datuk Haji Syed Salih bin Syed Abdul Rahman, Urus Persakanan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Haji, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Sahibul Samaha Datuk Haji Hassan bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Haji Farizan bin Darus, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Yusof bin Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berusaha Encik Hassan bin Mat Daud, Pegawai Daerah Seberang Perai Utara, merangkap pengurusi bersama Jawatankuasa Induk Kursus Haji Perdana
1431 Hijrah, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Suhaimi bin Datuk Rahim, Pengarah Lembaga Tabung Haji Negeri Pulau Pinang, yang berusaha Dr. Azman Samad, Pengurus Besar Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, Dev kehormat yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan bakal haji yang dirahmati sekalian, serta juga pembimbing-pembimbing ibadah haji. Terlebih dahulu, saya rasa belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada malam yang mulia ini di majlis yang penuh arti dan bermakna. Sama-samalah kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana diberi peluang untuk terus menikmati kehidupan di bumi Allah ini dan juga dipilih untuk menjadi tetamu Allah pada musim haji yang akan datang. Terlebih dahulu saya mengadu-adukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, ke Majlis Perasmian Kursus Haji Perdana Peringkat Negeri Pulau Pinang 1431 Hijrah pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian Yang Berhormat Datuk memberikan ucapan dan seterusnya akan merasmikan kursus haji perdana pada kali ini. Saya juga mengadu-adukan kehadiran Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan ke kursus haji perdana ini. Bagi negeri Pulau Pinang pada tahun ini, seramai 1,300 jemaah terpilih untuk mengikuti kursus haji perdana. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kursus haji perdana merupakan aktiviti tahunan dalam kalender tabung haji. Sebelum ini, para bakal haji telah pun diuruskan oleh tabung haji untuk mengikuti kursus haji secara bersiri sebanyak 17 siri kesemuanya, dan kursus haji intensif selama 2 hari. Pada hari ini dan esok, bakal-bakal haji akan mengikuti satu lagi peringkat yang dikenali sebagai kursus haji perdana. Di samping pengetahuan ibadah haji, kursus kali ini memberikan pendedahan mengenai suasana di tanah suci secara amali. Dengan 3 peringkat kursus yang dihadiri oleh bakal haji, iaitu yang bersiri, intensif dan kali ini perdana, adalah diharapkan bakal-bakal haji akan mendapat bekalan yang cukup dari aspek ilmu pengetahuan untuk menunaikan fardu haji dengan cara terbaik dan sempurna. Perkara ini amat penting agar matlamat dan cita-cita bakal-bakal haji untuk mendapat haji yang mabrur diperkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabung haji menyediakan peruntukan yang besar untuk kursus-kursus haji yang diadakan. Ini selaras dengan salah satu misi tabung haji, iaitu memudahkan dan menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kursus haji perdana ini, para pembimbing haji akan memberi penerangan semula kepada bakal jemaah haji berkaitan tajuk-tajuk penting yang telah didedahkan dalam kursus haji bersiri dan intensif sebelum ini. Walau bagaimanapun, kali ini ianya dibuat dalam suasana yang agak berbeza. Melalui kursus haji perdana ini, pembimbing cuba memberikan pengajaran dan pengalaman kepada bakal haji tentang suasana sebenar yang akan tuan-tuan dan puan-puan hadapi semasa di tanah suci kelak. Semasa menunaikan ibadah haji, jutaan umat Islam daripada seluruh pelosok dunia akan berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Justru itu, dalam keadaan yang ramai ini, mungkin dapat kita gambarkan sedikit suasana sebenar. Contohnya, dengan perhimpunan kita di Dewan Milenium pada hari ini, sudah pastilah akan timbul pelbagai masalah
seperti kesesakan, rasa ketidakselesaan, kekurangan kemudahan asas seperti tandas dan tempat rehat, masalah kehilangan tersasar dan bermacam dugaan-dugaan yang lain. Ada keberangkalian sebahagian perkara-perkara ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan hadapi semasa berada di tanah suci kelak. Dengan pendedahan pengalaman ini serta dengan bekalan ilmu pengetahuan ibadah haji, kesihatan jemaah haji, pengurusan haji, motivasi serta doa dan munajat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuan dan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sukacita saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar sentiasa mengikut nasihat dan saranan yang diberikan oleh tabung haji sebagai agensi kerajaan yang diamanahkan untuk menguruskan jemaah haji Malaysia. Semasa tuan-tuan dan puan-puan berada di tanah suci kelak, hendaklah mengikuti saranan dan penerangan pegawai-pegawai yang telah ditugaskan oleh tabung haji. Contohnya, semasa melaksanakan ibadah melontar di Mina pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jemaah haji perlulah mematuhi waktu melontar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi dengan kerjasama Muassasah Haji Asia Tenggara dan tabung haji. Ini bagi mengelak kesesakan dan juga keselamatan kita semua. Bakal-bakal haji yang dihormati sekalian, selaras dengan matlamat asal tuan-tuan dan puan-puan untuk menunaikan ibadah haji, saya ingin menasihatkan semua bakal haji agar menumpukan perhatian mulai sekarang dengan pelaksanaan segala aktiviti ibadah haji. Haji adalah ibadah yang memerlukan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Haji juga adalah merupakan satu perjalanan kerohanian menuju ke ilahi. Bakal haji perlu merujuk permasalahan haji kepada guru-guru yang bertauliah dalam haji dan sumber-sumber sahih lain. Contohnya, tahun ini tabung haji telah pun berjaya mengeluarkan sebanyak 5 DVD haji sebagai panduan kepada bakal haji. Mulai sekarang juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu menjaga tahap kesihatan dan mematuhi nasihat-nasihat doktor. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mula membiasakan diri dengan cuaca yang sejuk nanti apabila penghujung tahun November dan Disember, dan berjalan kaki dengan jarak yang lebih jauh dari biasa. Tabung haji secara berterusan berusaha mempertingkatkan kemudahan asas seperti perumahan dan makanan di tanah suci demi untuk keselesaan semua bakal haji, meskipun mengekalkan harga menunaikan fardu haji untuk jemaah haji muassasah seperti tahun lalu, iaitu sebanyak 9,980, walaupun kos sebenar dalam kita melaksanakan operasi haji ini adalah lebih daripada itu bagi setiap jemaah haji. Tabung haji masih tetap mengeluarkan perbelanjaan tambahan untuk kebajikan jemaah haji seperti kemudahan hospital dan klinik yang dikendalikan sendiri oleh Malaysia, iaitu dia kadangan tabung haji dan juga pasukan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bekalan ubat-ubatan, perkhidmatan petugas perubatan dan kebajikan serta perkhidmatan guru agama yang berjumlah seramai 800 orang petugas kesemuanya. Tabung haji juga mengekalkan pengiktirafan MS-ISO 9001-2000 berkaitan perkhidmatan haji pada tahun lalu. Pengiktirafan ini merujuk kepada pengurusan haji oleh tabung haji di tanah air dan di tanah suci. Oleh itu, tabung haji sentiasa berharap dapat mengekal serta meningkatkan nilai tambah dalam pengurusan haji dari masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, penerbangan haji pada tahun ini akan bermula pada 9 Oktober 2010. Tak lama lagi ya. Sementara penerbangan melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan bermula pada 17 Oktober
2010 dan berakhir pada 1 November 2010. Keberangkatan jemaah haji melalui lapangan terbang Pulau Pinang akan dikendalikan oleh syarikat MAS melalui sejumlah 7 penerbangan. Saya bagi pihak tabung haji ingin sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih saya dan juga bagi pihak tabung haji kepada Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Hussein, Speaker Dewan Undangan Negeri yang sudi hadir pada malam ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dalam mengendalikan kursus-kursus haji di negeri ini, termasuklah guru-guru agama, masjid-masjid di Pulau Pinang yang terlibat dalam kursus haji bersiri dan kursus haji intensif. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berterusan pada masa-masa yang akan datang. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada agensi dan jabatan di negeri ini yang telah memberi kerjasama kepada tabung haji dalam mengendalikan kursus haji perdana pada kali ini. Agensi tersebut ialah Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara, Majlis Perbandaran Seberang Perai, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Penerangan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kesihatan Negeri, Hospital Kepala Batas, pihak berkuasa air, Tenaga Nasional Berhad, Pengurusan Dewan Milenium dan juga pasukan St. John Ambulance. Saya bagi pihak tabung haji juga ingin merakamkan penghargaan khusus kepada Pusat Urus Zakat Negeri Pulau Pinang yang sudi memberi sumbangan sejumlah RM40,000 bagi menjayakan lagi penganjuran kursus haji perdana 1431 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Akhir sekali saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan akan dikurniakan kesihatan yang baik bagi membolehkan tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan haji dengan sempurna. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan dengan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu haji yang mabrur, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Syed Saleh bin Syed Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Haji, di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Khusus Haji Perdana peringkat negeri Pulau Pinang bagi tahun 1431 Hijrah, Majlis dengan segala hormat takzimnya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Hussein, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan khusus haji perdana peringkat negeri Pulau Pinang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Haji Syed Saleh bin Syed Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Haji. Yang berbahagia Sahibul Samahah Datuk Haji Hassan Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Haji Farizan bin Darus, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Yusuf Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berusaha Tuan Haji Hassan bin Mat Daud, Pegawai Daerah Seberang Perai Utara. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Suhaimi, Datuk Abdul Rahim, Pengarah Tabung Haji Negeri Pulau Pinang. Yang berusaha Dr. Azman, Pengurus Besar Pusat Urus Zakat Negeri Pulau Pinang.
datuk-datuk, datin-datin, para pembimbing bakal jemaah haji, tuan-tuan dan puan-puan bakal haji dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dipertemukan dalam majlis perasmian kursus haji perdana 1431 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Saya yakin bakal haji sekalian hadir ke kursus haji pada kali ini membawa semangat dan cita-cita yang tinggi untuk mendapat haji yang mabrur. Tahniah dan syabas kerana terpilih menjadi tetamu Allah untuk menunaikan haji pada tahun ini. Kerana di waktu yang sama masih ramai yang menunggu giliran. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada lembaga tabung haji kerana menyebut saya hadir untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meresmikan kursus haji perdana peringkat negeri Pulau Pinang 1431 Hijrah. Dan inilah kali kedua saya dijemput ke majlis ini. Pada tahun lepas saya juga dijemput ke majlis yang sama. Terima kasih sekali lagi. Dan bila sebagai seorang yang pernah menunaikan haji pada 2008, aroma haji bila masuk ke dewan ini, bila melihat bakal-bakal haji, lebih-lebih lagi mereka yang telah menunaikan fardu haji, dia begitu terasa sekali, terasa begitu syahdunya yang hanya terasa pada mereka yang telah menunaikan haji. Melihat para bakal jemaah berpakaian putih begini yang bakal menemui menziarah ke Baitullah, sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Hanya mereka yang pernah mengalaminya akan merasai perasaan itu. Sungguh pun saya sendiri tidak dapat baru saja menunaikan haji 2008, tetapi bila melihat masuk ke dalam dewan ini, melihat para jemaah dengan pakaian segini, kita begitu terasa kecintaan yang sungguh ikhlas untuk sama-sama kalau sekiranya kesempatan untuk bersama-sama para jemaah. Itunya kelebihannya. Kelebihan kita, kecintaan kita, lebih lagi mereka yang telah pernah menunaikan fardu haji. Melihat Mekah, melihat Kaabah, menziarah Madinah tidak sama seperti kalau kita pergi ke London ataupun Singapura, Kuala Lumpur, bandar-bandar besar. Kita tidak boleh membandingkan perbezaan yang begitu ketara sekali. Kita melihat rumah Allah tidak sama kita melihat bandar Pisa di Rom dan sebagainya. Oleh itu, tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah terpilih menjadi tetamu dan Allah untuk menunaikan haji pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat haji adalah pelengkap kepada rukun Islam kita. Pelengkap kepada rukun Islam kita yang kelima. Dia bukan sahaja merupakan pelengkap, tetapi merupakan satu bukti keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah haji bermula, kita tahu, bermula daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim yang sanggup mengorbankan apa sahaja semata-mata untuk mematuhi perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Peristiwa dengan peristiwa Nabi Ibrahim, bagi dia sanggup menempuh berbagai cabaran untuk mendapat keridaan Allah. Oleh itu, mendapat haji yang mabrur, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapat haji yang mabrur, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah bersabar. Bersabar menempuh sebarang cabaran semasa mengerjakan ibadah haji di tanah suci ini. Saya dengan niat dan yang ikhlas, dengan persediaan
dengan latihan-latihan khusus-khusus sebelum ini yang tuan-tuan dan puan-puan telah hadiri, kita menjalani pembersihan hati, latihan pengabdian diri, pengamalan, penghayatan. Seterusnya kita berharap bila sampai di sana nanti kita dapat meningkatkan ibadah kita nanti. Bakal haji yang dimati sekalian, kita cabarannya banyak, cuaca dan sebagainya. Tapi saya percaya dan saya menaruh harapan yang tinggi, bakal-bakal haji yang berada di sini akan memperoleh ilmu dan pengalaman yang cukup. Sepanjang latihan dengan ilmu dan pengalaman, dengan latihan yang diberikan selama ini, kita insya-Allah saya percaya mendapat persediaan ataupun bekalan yang cukup untuk kita bila sampai di sana nanti. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada lembaga tabung haji kerana menengahkan kursus seumpama ini. Saya harap agar program ini terus diadakan setiap tahun. Saya menghargai komitmen jabatan dan agensi yang sama-sama menyumbang kepada penganjuran kursus haji perdana ini. Saya yakin dengan kerjasama yang wujud dalam menjalankan kursus perdana ini yang merupakan acara tahunan yang melibatkan seluruh umat Islam yang bakal menunaikan haji, ia akan menjadi satu program yang menjadi wadah untuk semua orang berkongsi keberkatan dari roh dan kemakburan haji. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi di bulan Syawal. Baru saja lebih kurang 2 minggu, lebih sikit. Baru-baru ini kita berpuasa, kita dapati nikmat berbuka puasa, kita bertarawih, kita bertadarus, kita qiyam, solat hajat malam, kita menyumbang sepenuhnya di bulan puasa kerana bulan keberkatan. Semuanya mencari pahala di bulan puasa itu. Dan degree peningkatan antara seorang individu dan individu yang lain berbeza. Sama juga di dalam kita menunaikan haji nanti. Berusahalah untuk kita meningkatkan ibadah kita sebaik mungkin. Kalau dalam berpuasa, setengah orang dia berpuasa, tapi kadang-kadang dia miss solat dia. Kadang dia berpuasa tetapi dia tak bertarawih. Kadang-kadang dia berpuasa cukup, solat cukup, tarawih cukup, dia tak bertadarus Al-Quran. Dia tak, kalau dia bertadarus Al-Quran, dia kurang pula, dia tak mengambil kesempatan untuk qiyam di waktu malam. Itu bezanya. Dalam berpuasa, dalam mencari peningkatan ibadah kita di bulan puasa, dia berbeza antara individu. Begitulah juga bakal haji sekalian, saya berharap supaya darjah ataupun degree peningkatan ibadah kita di sana nanti, insya-Allah saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat meningkatkan peningkatan ibadah kita. Kita kalau dengan diberikan kesihatan, cubalah sebaik mungkin meningkatkan ibadah kita bila kita di sana nanti. Saya yakin tahun ini juga seperti tahun-tahun yang lain, tabung haji akan terus mampu menyediakan perkhidmatan yang baik kepada jemaah haji. Dan seperti mana yang disebut oleh Pengurus Besar Kanan Datuk Haji Said Saleh tadi, tabung haji telah dan terus meningkatkan perkhidmatan kepada bakal haji. Tahun ini tabung haji telah mencapai taraf pengiktirafan ISO dari segi peningkatan kualiti perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga banyak berharap tuan-tuan dan puan-puan banyak berdoa dan bersabar dalam segala kesulitan dan kesukaran sekiranya dialami di sana nanti. Jadi insya-Allah saya doakan agar semua
mendapat haji yang mabrur. Saya mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada tabung haji kerana terus mengekalkan tahap perkhidmatan yang baik, sama ada di tanah air dan juga di tanah suci nanti. Saya juga dalam tahun yang lepas dan berita daripada kawan-kawan yang balik daripada menunaikan umrah mendapati persediaan kerajaan Arab Saudi juga begitu sentiasa meningkatkan kemudahan kepada tetamu-tetamu Allah yang bakal menunaikan haji. Kita dapati semakin lama semakin baik dari segi infrastruktur yang disediakan kepada jemaah haji. Saya difahamkan kerajaan Arab Saudi telah membina kawasan melontar yang baru dan selesa tanpa mengubah lokasi ketiga-tiga jamrah. Pembinaan tersebut telah dapat dan kita percaya insya-Allah dapat menghindarkan sebarang tragedi sebaik mungkin, menghindarkan sebarang tragedi kesesakan. Selain itu, kerajaan Arab Saudi turut membaiki sistem taradudiyah atau sistem ulang-alik yang menyaksikan kejayaan mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Arafah dan di Mina, seperti yang dihadapi oleh jemaah haji Malaysia sebelum ini. Jadi alhamdulillah dengan infrastruktur kemudahan yang ada, saya percaya bakal haji nanti akan melalui dapat menunaikan ibadah dengan lebih sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para bakal haji, saya sentiasa berdoa agar urusan haji pada tahun ini, sama ada urusan di tanah air atau di tanah suci, akan berjalan dengan lancar dan memuaskan. Saya juga berdoa tuan-tuan dan puan-puan tenang dan selesa mengerjakan haji dan kembali ke tanah air dengan mendapat haji dan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan kursus haji perdana 1431 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, saya menjemput yang berusaha Dr. Haji Azman bin Abdul Samad, Pengurus Besar Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, untuk menyampaikan cek sumbangan berjumlah RM40,000 kepada yang berbahagia Datuk Haji Said Saleh bin Abdul Rahman, Pengurus Persakanan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Haji, disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dan sebagai tanda kenangan dan terima kasih, dijemput yang berbahagia Datuk Said Saleh bin Said Abdul Rahman untuk menyampaikan cenderia hati kepada yang berusaha Dr. Haji Azman bin Abdul Samad. Seterusnya, penyampaian bagi cek sumbangan tabung haji oleh yang berbahagia Datuk Said Saleh bin Said Abdul Rahman kepada 9 buah masjid di negeri Pulau Pinang yang telah mengadakan kursus haji bersiri sepanjang tahun ini. Dipersilakan Masjid Negeri Pulau Pinang, Masjid At-Taqwa, Masjid Bagan Air Hitam, Masjid Jami' Tasik Kelugong,
Masjid Jami' Pematang Rambai, Masjid daerah Seberang Perai Tengah, Masjid daerah Seberang Perai Selatan, dan yang akhir sekali ialah Masjid Baru Utara Sungai Bakar. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan sebagai tanda perhargaan tabung haji, dipersilakan sekali lagi Yang Berbahagia Datuk Haji Syed Saleh bin Syed Abdul Rahman, Pengurus Persakanan Jabatan Kewangan Korporat dan Perkhidmatan, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin, Speaker Dewan Undangan Negeri. Dengan segala hormat dipersilakan. Majlis merangkamkan ucapan ribuan terima kasih. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini sempurnalah sudah Majlis Perasmian Khusus Haji Perdana Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 1431 Hijrah. Saya bagi pihak Jawatankuasa Induk Khusus Haji Perdana menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Syuaimi bin Datuk Abdul Rahim, mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Husin diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Syed Saleh bin Syed Abdul Rahman serta ditih jemputan ke Dewan Jamuan. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Kepada semua bakal-bakal haji, diminta berada di tempat asal kerana kita akan meneruskan program khusus haji perdana pada malam ini.
Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Mekah, ya Mekahul Mukarramah, tanah suci Mekah, ya Mekahul Mukarramah. Malam subuh dan senja pergi ke Ka'batullah, malam subuh dan senja pergi ke Ka'batullah, sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah, sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Terdengar suara talbiyah bergema, terdengar suara talbiyah bergema, terdengar suara talbiyah bergema, terdengar bergema. Tiba masanya kini, wukuflah di Arafah. Tiba masanya kini, wukuflah di Arafah. Terdengar sayup sampai tahmid, tahlil dan tasbih. Terdengar sayup sampai tahmid, tahlil dan tasbih. Tu atau yang kita bawa. Ustazah tunggu depan Ustaz. Kawan-kawan, tuan-tuan pastikan di mana Kaabah kita tadi. Allah Subhanahu wa taala, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk beribadah ni. Jadi insya-Allah kita bantu tunggu sat kawan-kawan lain. Untuk di sana besok tak payah tunggulah. Kita pakai 4 orang 5 orang jalan lah. Sampai tu jalan dengan tunggu lah. Mana ada usaha kerja memang tak ada di sana. Nah, ini contoh saja nah. Kita sabar saat tunggu kawan-kawan belakang. Hak belakang pun dah dapat ayat, jalan pelan-pelan. Jangan berhenti pula nanya kami. Mereka kesian kat orang belakang, mereka suruh tunggu semua juga. Tak panas tapi peluh. Terutamanya khusus bahagian sa'i. Sa'i diwajibkan kita tunai di tempat dia yang panggil mas'a, di antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Kita andaikan tuan-tuan berada sekarang ni di bukit Safa yang tinggi macam saya duduk ni lah. Ya, tuan-tuan duduk bawah semua lah. Sebab dia bukit dia pun dah dikepung, ditutup dengan cermin, tuan-tuan boleh nampak saja tapi tak boleh naik dah. Okey, di sana besok. Di depan tuan-tuan, kalau kita menghadap ke depan sana, di depan tuan-tuan ada bendera Malaysia tu kan. Malaysia tu kita andaikan ada tiang besar di Bukit Safa tu. Lepas Bukit Safa ada tiang besar. Tiang besar tu lah penanda kita nak tahu mola tak mola lagi. Tuan-tuan yang di belakang ni, tolong saya tak mola dia mesti bergerak kot istilah tu matab satu tu. Dia kena berjalan ke belah kanan. Kita di Bukit Safa berjalan belah kanan. Allahu Akbar. Tuan-tuan mola langkah kanan berjalan elok-elok mengikut tanda tulis matab satu. Jangan berebut. Biarlah orang yang berebut, kita tak juga berdoa banyak-banyak. Ya, setiap langkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil letakkan dalam bendera Malaysia tuan-tuan ya. Ingat bagi laki-laki jumpa lampu hijau pertama berlari-lari anak. Sampai lampu hijau kedua. Terima kasih tuan. Sama ikut Ustaz Subi. Zikir, doa adalah
antara sunat ketika kita tawaf dan sa'i. Tuan-tuan ambillah peluang sekali kita pergi Mekah, tak tentu lagi boleh berulang. Berdoalah banyak-banyak untuk diri kita, anak keluarga dan sebagainya. Sa'i ni tuan-tuan tak ada uduk pun boleh dah. Tawaf tadi tak boleh, kena keluar juga ambil uduk juga. Siapa yang kehilangan cermin mata tertinggal boleh paling kat belakang. Kat saya ni ada cermin mata tertinggal. Saya rasa macam orang perempuan punya. Beza dengan tawaf, masa sa'i tak lagi diwajibkan berwuduk. Jadi kalau masih ada wuduk, alhamdulillah sunat dapat pahala. Kalau yang tak ada wuduk, tuan-tuan boleh buat pilihan nak sambung ataupun nak berhenti berwuduk semula. Di kiri kanan jalan tuan-tuan ada paip-paip air zam-zam. Sunat kita berterus-terusan, sambung menyambung. Tapi boleh berhenti. Ya Allah Akbar, orang di nak masuk sa'i yang kedua, ketiga kan? Okey. Lepas tu sekejap lagi terus pergi tang apa nama? Lari-lari anak tu. Okey. Setiap kali sampai Safa Marwah, tuan-tuan sunat berhenti sekejap. Tengok perhati balik Kaabah. Kita baca bismillah, ya Allahu Akbar. Nak baca doa pun boleh. Rombongan maktab satu dah hampir sampai. Pusingan kedua bagi lepas daripada tempat orang tolak wheelchair. Syarat akhir wheelchair. Pusing tiang tu sunat naik atas bilik tapak Masjid Al-Badani Bukit Sapa. Jangan terus lagi, berhenti sah, tengok balik belakang bah, baca doa bismillah ya Allahu Akbar. Baru kita mula pusingan yang ketiga. Bagi lepas line kuning tu, lepas bendera Malaysia, lepas tiang besar. Sunatnya menghadap balik Kaabah. Tuan-tuan parti balik Kaabah. Tuan-tuan lambai balik bismillah ya Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh rehat sat baca. Ambil nafas Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mula nafas yang kedua. Akan nafas yang ketiga. Dah sampai, tengok balik Kaabah. Lambai balik Kaabah, baru kita mula pusingan ketiga. Dengan bilangan satu. Di antara Marwah ke Safa dengan bilangan 2. Bagi sampai dulu, bagi sampai lepas line kuning baru lambai, jangan lambai lagi makcik. Bagi lepas bendera Malaysia baru menghadap balik Kaabah, baru kita lambai. Buat cara tertib, baru kita mula langkah balik kanan. Tengok Kaabah, kalau boleh bagi nampak Kaabah tu, intai di celah dinding masjid, celah barang, tiang masjid tu, pasti nampak Kaabah, baca doa, baru kita mula pusingan yang ketiga. Dua-dua belah tangan. Orang perempuan jangan buat tangan dalam telkung. Pastikan sampai di penghujung Marwah. Ke Kaabah. Sampai di penghujung, angkat dua belah tangan. Kalau boleh berhenti sat. Iktimak. Kalau agak-agak tak larat boleh rehat, berhenti. Macam tak ingin rehat. Berhenti minum ayam, tak nyawa, tak nyawa. Sebelum air jam-jam, sambung balik. Makan nasi pun tak apa. Boleh duduk dua kepala.
sampai jam 8. Kalau yang sehat, tapi kalau dia tak lari, hukum dia makruh. Makruh. Sebab ada pendapat ulama mengatakan apabila lari di antara dua lampu hijau itu hukum dia wajib. Bagi pendapat dia, bagi mazhab dia, bagi pandangan dia. Jadi untuk kita meraihkan wajib dia kalau kita sehat, kalau kita tak lari, makruh hukumnya. Tapi kalau siapa yang uzur, boleh. Kita mengatakan hukum dia sunat. Tak apa, kita tak lari pun tak apa. Orang perempuan jalan biasa. Jatuhkan dulu tak apa. Kain ihram tu kalau nak buang-buang dulu lah. Berat semua. Jangan kita ikut orang Islam. Kita tidak baju Islam. Orang Islam tu dia pun orang-orang. Berat, ambil nyawa di nafas. Sebab sini dia akan kaya. Di kaya. Kawasan Padang ni. Siapa dah tidur terus masuk. Jatuh ni, jatuh. Petugas. Lima. Tengoklah kalau agak-agak kalau boleh. Sudah. Okey, terus masuklah. Masuk dalam tu. Bagi saya. Sabar, jangan usia lagi. Saya akan... Yang mana? Tak pergi. Ada rasa no? Itulah. Mereka sa'i ni agak mencabar sikit. Awak ni tak apa sangat. Yang 420 meter. 420 meter. 1000 langkah kurang 2 langkah. 1000 langkah kurang 2. Ada 3 sini. Ada satu apa Islam, yang kedua Muhammad, yang ketiga Ya, sihat. Alhamdulillah dapat pergi belum? InsyaAllah bagus. Sama. Duduk ambil. Masuk lagi.
yang ada pegang payung untuk pasal berundang. Apa je nak tu? Nak tanggungjawab. Kita dah sa'i. Tapi dah sampai sa'i di antara satu lagi. Rukun umrah ialah bergunting atau bercukur. Jadi maknanya niat, tawaf, sa'i dan bergunting atau bercukur. Baik. Bercukur ni mudah saja sebenarnya. Mudah saja. Tapi kita nak menentukan walaupun mudah, kita nak betul-betul bagaimana cara nak bergunting atau nak bercukur. Baik. Untuk kita bergunting atau bercukur, kita selepas kita sampai penamat kita di Marwah. Sofa Marwah, masa Marwah akan habis ke Marwah gunting lagi. Hukum dia boleh kita gunting orang lain. Itu segi afdal. Segi hukum boleh, tak ada masalah. Baik. Cara nak gunting. Syarat bergunting ada 3 syarat. 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti masuk waktu. Bukan masuk waktu zuhur. Kalau kata habis buat umrah waktu subuh, emergency. Panggil Iman titik terah dengan Osman Syarif pun tak apa. Pastikan cabut lebih 3 helai ataupun 3 helai. Jangan 1, jangan 2, dia mesti 3 helai ke atas. 2. Yang ketiganya, bulu dada banyak, rambut tak ada. Tak ganti bulu dada. Bulu dada tak boleh. Dia mesti rambut di kepala juga. Kalau ini 3 syarat sah apal bergunting. Baik. Segi keutamaan dan segi fadilat dia, aula kita bercukur daripada bergunting. Orang lelaki sunat bergunting, sunat bercukur. Orang para malaikat berselawat kepada orang yang mencukur kepala. Baik, untuk orang nak bercukur kepala, ingat, jangan dia gunting dulu. Kalau dia gunting dulu baru bercukur, dia tak dapat sunat. Kalau nak dapat sunat, dia nak bercukur tu terus bercukur. Jangan gunting dulu. Kita pegang di sini dan kita pun bergunting. Bergunting tak jawab ke? Kita pulang asalkan menggugurkan rambut. Kita pegang. Dan yang baca doanya dia lah, bukan saya gunting. Dia baca doa. Cara dia di sebelah kanan tu. Sebelah kanan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah rambutku. Jadikanlah tiap-tiap helai rambut aku cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pun gunting. Dan kita pun masuk dalam, maka sudah bertahalul. Bagi wanita pun sudah terputus. Itu wallahu alam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Tapi sekurang-kurangnya seluruh kuku. Tapi kalau kita tak ada rambut langsung, mungkin sebab wanita ni dia banyak rambut. Orang lelaki nak cari bawah je sampai jari. Pakai pad dan batu kaki rambut tu. Bukan di tempat pengambil. Tak ada. Ada. Jadi kena atas sikit. Tak ada. Maka sistem tardiyah, ulang alik. Ada lagi? Kita bertolak daripada Arafah tadi pada pukul 9 malam selepas kita menunaikan